Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah bertemu lagi kita, dan kita masih diberi nikmat kesihatan. Alhamdulillah. Pada kali ini kita nak berbincang pelajaran yang pertama dalam subjek akidah bagi KAFA tahun 4. Okay. Ini adalah salah satu daripada siri ulang kaji UPKK kita dalam subjek Ulum Syar'iyah Bab Akidah bagi tahun 4. Di mana kita nak bincangkan pada kali ini adalah berkaitan dengan tajuk beriman kepada qada dan qadar. Okey, beriman kepada qada dan qadar. Okey, pengertian qada dan qadar. Okey, pengertian qada dan qadar. Okey, kita pergi kepada pengertian qada terlebih dahulu. Okey, qada bermaksud ketentuan sesuatu perkara yang telah, sedang atau akan berlaku ke atas sesuatu sejak azali. Contohnya, umur dan rezeki manusia. Sebagai contoh. Maksudnya ini telah telah ditetapkan, telah ditentukan ke atas sesuatu sejak azali lagi. Banyak mana rezeki kita, umur kita sampai berapa tahun, itu telah ditetapkan sejak azali lagi. Manakala qadar pula bermaksud pelaksanaan ke atas ketentuan sesuatu perkara sama ada baik atau buruk sejak azali. Contohnya kematian, kemalangan ataupun mendapat pekerjaan dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita tengok kepada dalil naqli bagi qada. Dalil naqli qada. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamman wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Okay, maksudnya, tidakkah kamu memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okay, ini dalil naqli berkaitan dengan qada. Kemudian dalil nakli qadar. Dalil nakli qadar daripada surah Al-Qamar ayat yang ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Okay. Ini dalil nakli bagi qadar. Okay. Selesai dalil nakli bagi qada dan qadar. Okay. Seterusnya, kita tengok kepada jenis-jenis qada. Okey, jenis-jenis qada. Qada terbahagi kepada dua jenis ataupun dua bahagian, iaitu qada muallaq dan qada mubram. Okey, qada muallaq ini bermaksud ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu dan boleh berubah mengikut usaha dan ikhtiar seseorang. Okey, ketentuan Allah dah tentukan sesuatu, tapi ketentuan itu boleh berubah dengan doa dan ikhtiar makhluknya tu. Okey, sebagai contoh, berjaya jika berusaha. Okey, asalnya kita ni daripada tidak tahu apa-apa, kemudian kita berusaha. Contohnya berusaha untuk belajar sehingga kita berjaya. Dan selepas daripada usaha tu, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, berjaya jika berusaha.
dapat sesuatu jika ada usaha dan doa. Maksudnya ketentuan Allah terhadap sesuatu itu boleh berubah melalui ikhtiar ataupun usaha seseorang. Okey, seterusnya qada mubram. Qada mubram, ketentuan Allah terhadap sesuatu dan tidak boleh berubah. Contohnya, setiap manusia pasti akan mati dan akan menerima balasan mengikut amalan masing-masing. Okey. Ni qada mubram ni adalah ketentuan terhadap sesuatu dan tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Contohnya, kematian. Allah dah tentukan umur kita ni sampai berapa lama. Okey, sampai berapa lama. 30 tahun ke, 40 tahun ke, 50 tahun ke something. So, bila sampai waktunya, Allah tidak akan melambatkan sesaat dan mempercepatkan sesaat tarikh ataupun saat kematian kita tu. Okey. Kemudian, perkara-perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Okey, apakah perkara-perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar? Okey, yang pertama adalah kita ada berusaha. Okey, berusaha ataupun berikhtiar. Yang mana manusia ni dia wajib berusaha untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Okey. Manusia wajib berusaha untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau nak berjaya di dunia, perlukan kepada ilmu. Perlu ada ilmu nak berjaya di akhirat, perlu ada ilmu nak berjaya di dunia dan di akhirat pun perlu ada ilmu. Okey, orang yang rajin berusaha akan berjaya. Orang yang malas berusaha tidak akan berjaya. Orang yang malas berusaha ni dia adalah golongan yang gagal. Okey, sikap putus asa perlu dijauhi. Hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Usaha ikhtiar itu hendaklah dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Maksudnya, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka akan pahala mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Okey, kemudian apa lagi perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar? Okey. Kita tengok. Okey, berdoa. Okey, berdoa. Berdoa dengan cara bersungguh-sungguh dalam kita berdoa. Okey. Kerana apa? Kerana doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Okey, berdoa hanya kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Allah Maha mendengar doa hamba-Nya. Doa yang baik akan dimakbulkan. Setelah berusaha hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya doa. Kemudian apa lagi? Perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Okey, yang ketiga adalah bertawakal. Bertawakal ataupun berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena redha. Redha dengan ketentuan yang Allah dah tentukan kepada kita. Okey, seterusnya baik atau buruk. Baik atau buruk kat sini bermaksud setiap kebaikan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Balasan syurga kepada manusia yang mengamalkan kebaikan. Kemudian setiap amalan hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Manakala setiap amalan yang buruk ataupun setiap kejahatan akan dibalas dengan keburukan. Orang-orang yang melakukan kemungkaran, keburukan, melakukan maksiat, akan beroleh balasan neraka Allah sekiranya tidak bertaubat. Okey, seterusnya redha. Redha, qada dan qadar harus diterima dengan redha. Okey, kita hendaklah kita tidak boleh berputus asa dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Okey, itu perkara-perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Okey, seterusnya hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah bila kita beriman dengan qada dan qadar, yang pertama bertambah sifat tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bertambah sifat tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, motivasi diri untuk berjaya. Kemudian yang keempat, sabar menghadapi ujian hidup. Sabar menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha dengan ketentuan Allah, yang kelima, dan yang keenam, ikhlas dalam setiap perbuatan. Itu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Seterusnya, akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Tadi hikmah, kebaikan. Ini pula adalah akibat kalau kita tidak beriman kepada qada dan qadar. Antaranya, yang pertama, kita akan jadi malas berusaha. Okey, malas berusaha. Yang kedua, mudah berputus asa. Sifat putus asa tu mudah dirasai kalau kita tidak beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, tidak redha dengan dugaan. Tidak redha dengan dugaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, jauh dari rahmat Allah. Dan yang kelima, suka menyalahkan orang lain. Suka menyalahkan orang lain. Kita dapat dugaan, kita salahkan orang lain. Allah bagi ujian sikit, kita salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akibat sekiranya kita tidak beriman kepada qada dan qadar. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian dalam tajuk beriman kepada qada dan qadar bagi subjek akidah tahun 4. Semoga ianya memberi manfaat untuk sama-sama anak-anak pelajar mengulang kaji pelajaran akidah untuk menempuhi peperiksaan UPKK. Semoga bertemu lagi di video yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.